ini adalah anugerah Raja Zaid Sofia. Anugerah yang sememangnya merupakan suatu anugerah reka bentuk, dan anugerah berprestij ini dinamakan sempena Sultanah Johor, iaitu Duli Yang Maha Mulia Raja Zaid Sofia binti Sultan Idris Shah. Dan bersama saya ketika ini untuk membincangkan tentang anugerah ini, Hajah Suzana Hashim, Pengerusi Sekretariat Anugerah Raja Zaid Sofia, dan juga Johaini Ibrahim, Anggota Sekretariat Pertandingan. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Dan terlebih dahulu, boleh ceritakan tentang bagaimana bermulanya Anugerah Raja Sofia ini? Okay. Anugerah Raja Zaid Sofia ini adalah di bawah Jabatan Pengajian Politeknik. Dulu kita di Kementerian Pendidikan Tinggi lah. Sekarang kita di Kementerian Pendidikan Malaysia. Dia bermula dengan di bawah Malaysian Polytechnic Entrepreneurship Centre yang dikerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah, di mana selaku institusi kita tidak lagi objektif bukan lagi melahirkan graduan sahaja, tetapi graduan yang mempunyai kebolehpasaran. Dan salah satu cabang yang kita buka adalah entrepreneurship, keusahawanan. Daripada situ kita melihat industri kreatif ni adalah satu industri, kalau kita ada graduan industri kreatif, dia kali hari pertama dia menjejakkan kaki dekat kita punya institusi di Politeknik, dia tidak boleh mengatakan bahawa saya nak bekerja dengan siapa. Dia bukan job seeker. Dia adalah job creator. Dia masuk hari pertama, dia dah sepatutnya ada minda menjadi seorang usahawan. Sebab dalam dunia kreatif kita jarang tengok ada industri yang besar-besar. Kebanyakan yang keluar dia jadi independent entrepreneur. Macam tu. Jadi lahirlah kita kata kita memerlukan satu platform untuk mereka mempertandingkan ataupun melihatkan kemahiran dan juga bakat-bakat mereka ni. Dalam Raja Zaid Sofia ni kita telah berbincang dan Politeknik Ibrahim Sultan selaku sekretariat kita merasakan kita perlu bawa platform ni. Dengan itu lahirlah Raja Zaid Sofia Award. Selepas kita ada majlis pengisytiharan daripada Politeknik Johor Bahru kepada Politeknik Ibrahim Sultan. Ini salah satu kita punya key projek yang kita buatlah. Okay. Dalam Raja Zaid Sofia Award ni juga kita merasakan untuk kita pergi dalam industri kreatif ni, dia memerlukan satu platform-platform yang perlu dipamerkan. Kalau kita tengok kalau fashion show, dia mesti ada platform fashion show tu. Kalau kita kata dia performance art, dia mesti ada. Sebab itulah kita perlu, kita tak nak bila pelajar kita keluar dia terkapai-kapai dia dah didedahkan dunia exhibition ni. Jadi antara industri kreatif ataupun pelajar-pelajar yang mengikuti kursus industri kreatif yang menyertai, adakah terdapat anugerah berbeza untuk setiap kategori ataupun bagaimana? Satu anugerah untuk semua sahaja? Okey. Dia bukan sahaja terbuka pada pelajar, dia terbuka pada semua. Objektif utama dia adalah untuk memberi ruang dan peluang kepada generasi muda. Sama ada dia pelajar sekolah rendah atau pelajar institusi ataupun juga profesional di luar sana. Okay. Untuk bertanding di dalam anugerah yang berprestij ni. Raja Zaid Sofia ni adalah anugerah tahunan yang kita akan cuba bawa. Ini tahun pertama kita. Kita dengan objektif tu kita mengharapkan bahawa industri kreatif ni akan berkembang, dan juga kita mengharapkan indah dia titik pertemuan di antara entrepreneur di sana dan juga bakal-bakal entrepreneur kita. Jadi bagaimana untuk mencari mereka ni? Adakah mereka terpaksa memohon terlebih dahulu ataupun adakah mereka akan dikenal pasti oleh pihak pengurusan? Sebenarnya kita dah buat pelancaran pada 10 hari bulan Januari yang lepas, yang mana ke bawah Duli Tuanku sanggup bersudi untuk mencemaduli turun bersama-sama dalam majlis pelancaran tersebutlah. Dan kita telah bila kita dah melancarkan tu, kita dah post kepada semua universiti, sekolah dan juga kepada kumpulan-kumpulan profesional lah, yang mana kita menggunakan saluran MRM, Majlis Reka Bentuk Malaysia, untuk membantu kita dalam memberi ruang dan menyebarkan maklumat kepada pereka-pereka profesional. Kalau IPT memang tugas bagi pihak kami sebagai anggota pengajian tinggi, kita mohon daripada pihak jabatan untuk membuka dan upload di laman web. Kita juga ada laman web sendiri yang mana kita bangunkan di bawah www.rzsa awards, yang mana kita dah lancarkan dan di mana kita menerima banyak penyertaan. Setakat ni hampir 800 lebih
Dan kalau kita lihat montaj yang sedang kita saksikan ini, mungkin ada perancangan untuk menjenamakan anugerah ini di peringkat antarabangsa ya. Ya, saya. Menjelang 2016. 2016. Okey. Raja Zari Sofia ni sewaktu kita buat perancangan, kita ada 5 tahun perancangan. Dia bermula dengan tahun lepas 2012 adalah fasa kita membentuk nama. So kita dah buat roadshow tahun lepas, selesai dah. Tahun ni adalah 2013, tahun kita pergi ke peringkat pertandingan tu itself di peringkat kebangsaan. 2014 kita juga bermain di arena kebangsaan, tetapi 2015 kita akan pergi ke peringkat ASEAN. Dan 2000 kita punya ultimate punya objektif, 2016 kita nak pergi dah ke peringkat international. Dalam masa yang sama kita memang bekerjasama dengan rakan strategik kita Majlis Reka Bentuk Malaysia ya, untuk membawa laluan pertandingan. Jadi tidak boleh mati di Raja Zari Sofia Award saja. Dia mesti ada laluan dia. Okey. Untuk tahun ni kita akan bawa dia ke peringkat international bersama Majlis Reka Bentuk Malaysia. So kita punya target pada tahun ni adalah satu exhibition di Korea. Dan kemudian kita ada juga, kita dah membuat perancangan, dia ada exhibition ya, design exhibition di Itali, dan ultimately kita nak juga pergi ke Red Dot di Jerman. Itu kita punya ni. Wah, sasaran yang tinggi yang saya ucapkan selamat berjaya dalam merealisasikan. Terima kasih, insya-Allah. Sambutan ini terima amat menggalakkan. Jadi mungkin kita juga ingin tahu apakah hadiah-hadiah yang bakal dimenangi selain daripada anugerah ini sendiri. Okey. Saya cerita pasal anugerah ni, dia ada 3 anugerah utama yang bakal direbut lah. Ketiga-tiga anugerah ni dinamakan Anugerah Raja Zari Sofia. Tetapi dia ada Raja Zari Sofia Designer Award. Nanti hadiah-hadiah Encik Jo akan clarify lagi. Dia ada Raja Zari Sofia Promising Award dan juga Raja Zari Sofia Special Award. Special Award ni adalah khas daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia. Dan juga pemenang-pemenang ni akan mendapat sijil yang ditandatangani sendiri oleh Tuanku Raja Zari Sofia. Dari Anugerah Reka Bentuk ni tadi. Ya, saya. Bagaimanapun kita sebenarnya telah menjalankan sesi penyaringan yang mana tarikh tutup telah pun selesai, yang mana kita pada 27 hingga 29 kita telah membuat saringan untuk buat tapisan ke peringkat akhir. Jadi kita telah memanggil juri-juri yang tertentu untuk mengadili bagi sesi saringan tersebut. Dan daripada sesi saringan tersebut, kita sekarang ni telah mendapat 65 peserta akhir. Yang mana setiap peserta itu akan, kat sini kita akan lihatlah, mereka akan memenangi sama ada emas, perak atau gangsa. Pingat, kemudian dapat sijil finalis atau peserta akhir. Yang mana mereka semua layak, 65 ni layak untuk menerima salah satu pingat yang kita pertandingan kan lah. Dan daripada apa yang dia dapat ni, maknanya 65 tu yang layak tu masih lagi layak untuk merebut anugerah, 3 anugerah. Jadi semestinya ingin tahu juga kepada para pemenang, adakah ini menjadi platform untuk mereka melancarkan kerjaya mereka di dalam bidang industri kreatif ini. Jadi sejauh mana mereka mampu untuk pergi selepas itu? Setelah mendapat platform, setelah mendapat nama sebagai pemenang anugerah, apakah mungkin galakan yang akan terus diberikan kepada mereka? So, macam saya kata pada awal tadi, ini adalah dia ada objektif untuk melakukan usahawan kan. Pemenang-pemenang hadiah utama yang ni, dia akan memenangi trofi kita. Yang kita bawa hanya replika. Yang sebenarnya lebih cantik pada ini. Lebih cantik daripada ini replika sahaja. Yang sebenarnya daripada Cuta yang disalutkan. Looks very nice. Wow. Cuta dan kristal lah di bawahnya tu. Yang mana sebenarnya kita mereka bentuk ni pun daripada tenaga mahir yang kita ada sendiri di Jabatan Pengajian Politeknik. Yang mana kebanyakannya rekaan ni direka oleh pensyarah ataupun kelompok profesional di pengajian politeknik. Di mana kat sini kita nak melihat satu platform reka bentuk tu bermula daripada pusat pengajian tinggi dan akhirnya ke kelompok profesional. Yang mana sekarang ni kita lihat banyak pertandingan telah dijalankan. Tapi sekarang ni kita melihat pula di bahagian IPT kita bertanggungjawab untuk mewar-warkan pula satu pertandingan yang berprestij untuk semua golongan. Bukan hanya tertumpu pada golongan profesional, tapi untuk golongan sekolah, IPT dan profesional sendiri.
Jadi bila dan di mana pertandingan ini akan dianjurkan buat kali pertama? Okey, untuk anjuran bagi pertandingan, kat sini kita ada dua lokasi. Yang mana kita di bawah program Raja Zahid Sofia Award ni bukan saja design and exhibition competition, tapi kita mengadakan seminar juga. Yang mana design competition ni kita berada di KSL City Mall Johor Bahru. Tapi untuk pembentangan seminar kita adakan di Pesada Johor. Yang mana di Pesada Johor juga akan kita adakan majlis malam anugerah. Yang kita panggil dia Malam Pesada Kurnia. Malam Pesada Kurnia. Dan semuanya akan berlangsung dari 16 hingga 18 Jun. Jadi temu janji anda pastikan untuk bersama dengan mereka dalam menyaksikan siapakah yang bakal merebut anugerah Raja Zahid Sofia buat kali yang pertama. Ya, saya. Dan kita ucapkan selamat berjaya pada penganjurannya buat kali yang pertama ini, dan juga selamat berjaya dalam penganjurannya di peringkat antarabangsa nanti menjelang 2016. Terima kasih, insya-Allah. Dan itu ada satu lagi anugerah yang berprestij yang mengetengahkan bakat-bakat baru dalam industri kreatif dan juga mereka yang bergelar profesional boleh menyertai. Jadi mungkin anda ingin tahu dengan lebih lanjut, anda bolehlah melawat laman sesawang yang tertera di skrin anda untuk menyaksikan menyaksikan pertandingan ini yang buat pertama kalinya dibawakan kepada anda. Dan kita akan berehat seketika sebelum kita sambung dalam perbincangan kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Nantikan Suzana Ghazali, perunding motivasi kita, yang akan membawa tajuk etika beriadah. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Bersatu bersama